Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Bermula pada hari ini Ustazah akan kembali mengajar untuk subjek pendidikan Islam. Baik, hari ini kita akan belajar solat mercu kejayaan. Tajuk yang sama yang akan Ustazah ajarkan, tajuk yang sama, Ustazah sambung apa yang telah diajarkan oleh Ustaz Naim. Murid-murid boleh buka muka surat 135. Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Murid dapat menerangkan akibat meninggalkan solat, mengaitkan hikmah solat dalam kehidupan mereka dan menerangkan kelebihan solat dari aspek kesihatan. Untuk kriteria pembelajaran, hari ini kita ada 3 kriteria pembelajaran yang mana ketiga-tiga kriteria pembelajaran ini mesti awak kuasainya untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, murid dapat menerangkan 2 akibat meninggalkan solat. 2 akibat, paling kurang awak boleh terangkan hari ini, terangkan semula hari ini 2 akibat meninggalkan solat. Yang kedua, murid dapat mengaitkan 5 hikmah solat dalam kehidupan. Apa hikmah solat? Awak dah belajar kan solat mercu kejayaan bersama Ustaz Naim. Hari ini kita nak tengok 5 hikmah solat. 5 hikmah solat dalam kehidupan. Yang ketiga, murid dapat menerangkan 4 kelebihan solat dari aspek kesihatan. Adakah solat ini bagus untuk kesihatan kita? Apa yang bagusnya solat dalam kehidupan ataupun untuk kesihatan kita? Nanti ketiga-tiga kriteria ni kita akan belajar satu persatu. Kita tengok dulu akibat meninggalkan solat. Dekat sini ada 2 akibat meninggalkan solat. Yang pertama, menjadi penghuni neraka. Ini Allah cakap jelas-jelas dah kepada kita. Siapa yang tinggal solat? Siapa yang tak solat? Allah cakap terang-terang dah kat kita. Siapa tak solat, tempat dia adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh kita semua daripada dimasuki atau minta jauh kita semua menjadi golongan ahli neraka. Ini disebut jelas. Ini Allah sebut jelas dalam ayat dia. Ayat daripada surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ini Allah sebut. Maksud dia apa? Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Saqar ini adalah nama neraka. Nama neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab. Mereka menjawab apa? Lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kerana kami dahulu orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat ini Allah kata apa? Untuk mereka adalah neraka Saqar. Kita nak masuk ke neraka Saqar ni. Bukan setakat neraka Saqar. Neraka pun kita tak nak masuk. Mana-mana neraka kita tak nak masuk. Tapi Allah kata apa? Neraka untuk orang yang tak solat dinamakan neraka Saqar. Tempat orang yang tak solat dinamakan neraka Saqar. Ini akibat meninggalkan solat yang pertama. Terang-terang Allah kata akan jadi
akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita menjadi salah seorang daripada neraka, penghuni neraka. Cara yang pertama untuk mengelakkan menjadi penghuni neraka adalah menjaga solat. Okey, yang kedua, akibat meninggalkan solat yang kedua adalah boleh menjadi kafir jika menolak kefarduan solat. Boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir bukan sebab tak solat, tapi sebab menolak kefarduan solat. Apa maksud menolak kefarduan solat? Ialah mengatakan solat itu tak wajib. Siapa cakap solat itu tak wajib, maksudnya dia telah tolak fardunya solat. Bila dia kata tak wajib, bila dia tolak kefarduan solat, maka dia boleh jadi kafir. Hati-hati bila bercakap supaya kita tidak tergolong ataupun supaya kita tidak menjadi orang kafir. Sebagaimana yang difirman oleh sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadis, an Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas solah. Maksudnya apa? Menurut Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul kata apa? Perbezaan antara seseorang itu dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Beza di antara orang syirik dan orang kufur ni adalah meninggalkan solat. Jaga betul-betul solat kita. Jaga kata-kata kita. Kalau orang ajak kita solat, jom solat. Malas aku solat kan tak wajib. Niat kita nak bergurau, tapi hati-hati. Hati-hati dalam bergurau. Takut kita tersalah cakap. Semua kita maklum, semua kita tahu solat itu adalah wajib. Kita tahu solat wajib solat. Kita tahu solat adalah wajib. Jadi hati-hati bila kita bercakap supaya kita tak tergolong dalam kalangan orang untuk menjadi kafir. Okay, baik. Hikmah solat. Hikmah solat kat sini Ustazah senaraikan ada 5. Yang pertama, memperolehi pahala dan meninggikan darjat. Sah-sahlah solat ni kita akan dapat pahala dan pakej dia, darjat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ni yang kedua. Okey, yang tadi yang pertama. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Nabi berkata, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini dia boleh cegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jagalah solat supaya solat ni boleh jaga tingkah laku kita. Ustazah, saya tetap solat tapi saya nakal. Macam mana tu Ustazah? Ya, nakal awak. Okey, memanglah solat tapi nakal. Bagus. Teruskan solat. Lama-lama solat itu boleh mendidik awak, boleh membimbing awak supaya awak slow jauhi kemungkaran, jauhi kenakalan, jauhi perbuatan keji. Okey. Yang ketiga, solat boleh membentuk disiplin dan akhlak mulia. Rentetan daripada yang kedua tadi. Solat tapi nakal. Kan? Betul tak? Tapi Ustazah kata apa? Teruskanlah solat. Terus solat. Sebab lama-lama solat ini boleh membentuk disiplin diri dan akhlakmu mulia. Lama-lama
Lama-lama bila awak dah jaga solat, awak makin konsisten solat di awal waktu pula, berjemaah pula, lama-lama sikap awak yang mungkar tadi, sikap awak yang keji tadi terhakis. Awak nak buat itu kata, tak boleh, tak baik. Itu maksudnya solat ini boleh membentuk disiplin diri dan akhlak mulia. Lama-lama awak akan berjinak-jinak dengan kebaikan dan berakhlak mulia, insya-Allah, biiznillah. Okey, yang keempat, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Solat boleh sembuhkan penyakit. Betul, solat boleh sembuhkan penyakit. Kejap lagi kita akan tengok kelebihan solat untuk kesihatan kita. Okey, yang kelima, solat adalah penawar stres dan tekanan perasaan. Sebab apa? Sebab dalam solat seolah-olah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengah stres, kita rasa tekanan perasaan, sebenarnya masa kita solat, kita minta hidayah daripada Allah, kita minta Allah bimbing kita, kita rendahkan diri, kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi, kan? Dan segala pujian hanya untukmu tu, ya Allah. Itu menunjukkan kita ni rendah diri kita. Kita dalam keadaan masalah, kita dalam keadaan stres, kita rendahkan diri kita dengan Allah, kita minta hidayah dia, kan? Awal-awal lagi, masa qiyam, belum rukuk, belum sujud, belum tahiyat lagi, awal lagi kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maksudnya bila kita stres, kita minta Allah bimbing kita, kita minta Allah tunjuk kepada kita yang mana baik, yang mana buruk. InsyaAllah solat ini boleh jadi penawar stres dan tekanan perasaan. Ustazah, kenapa saya solat tapi tak rasa apa-apa? Okay, anak-anak, solatlah kamu sehabis yang baik. Kalau sebelum ni solat, kamu tak faham apa yang kamu baca, apa yang kamu lafazkan, bacaan-bacaan dalam solat, sebelum solat ataupun bila-bila saja, cuba ambil buku yang tentang bacaan dalam solat, tengok maksud dia. InsyaAllah solat kita akan jadi penawar kepada diri kita. Okey, ini 5 hikmah solat. Seterusnya kita tengok nombor 4 tadi. Okay, nombor 4 tadi dia kata solat ini boleh menyembuhkan penyakit. Okay, ini dalam kelebihan solat dari sudut sains. Dekat sini ada 4 keadaan ketika solat. Dekat sini dia bagi tahu tentang kelebihan solat dari sudut sains. Okay, kita tengok satu-satu. Ketika kita berdiri, takbiratul ihram dan qiyam. Untuk kesihatan kita, dia boleh meluruskan tulang belakang. Dia boleh meluruskan tulang belakang, boleh membesarkan rongga dada dan menjadi satu latihan pernafasan, melancarkan pergerakan sendi, mengelakkan sakit artritis. Boleh elakkan penyakit artritis ni. Okey. Itu dah ketika berdiri. Kalau ketika rukuk, iktidal dan tamakninah. Tamakninah ni apa, Ustazah? Tamakninah ni contoh awak rukuk. Okey, awak rukuk, selepas awak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, berhenti seketika sebelum awak bangun. Itu kita panggil tamakninah. Berhenti seketika itu kita panggil tamakninah. Okey. Ketika rukuk, iktidal dan tamakninah. Dari aspek sains boleh mengelakkan risiko sakit tulang belakang. Kita bongkok tu kan, kita rukuk tu. Terapi merawat dan mengurangkan sakit pinggang. Dan dia juga boleh memberikan ketenangan. Ini ketika rukuk, iktidal dan tamakninah. Sebab itulah kalau solatlah betul-betul, rukuk betul-betul. Mata, kedudukan kepala, rukuk betul-betul. Dia seperti dia jadi macam 90 darjah. Okey, 90 darjah. Ni kepala. Okey, ni kepala. Rukuk betul-betul, biar kat sini 9 darjah. Okey. Kepala ni, kejap macam mana nak berkesan ya?
Macam mana pesan? Okey, ni kepala. Kepala ni, kepala awak ni biasa lari ke belakang dengan bontot awak ni. Bila kerja di 90 darjah. InsyaAllah dapat merawat, dapat mengelakkan daripada risiko sakit tulang belakang dan dapat merawat dan mengurangkan sakit pinggang. Kalau ada mak-mak sakit pinggang apa, cakap dekat mak, cakap dekat ayah, cakap mak, solat betul-betul, rukuk betul-betul, insyaAllah boleh jadi terapi. Okey, seterusnya posisi ketika sujud sesuai dengan tarikan graviti. Posisi ketika sujud, kita sujud yang mana dahi kita di atas dahi kita di atas sejadah. Okey, kita sujud kan. Okey, macam tu. Sujud macam tu, dahi kita di atas macam apa? Ini sangat lukisan suasana. Kita sujud. Okey. Okey, sejadah kan. Ini sejadah. Kita sujud. Sujud betul-betul dahi mencecah sejadah. Okey. Meningkatkan pengaliran darah dan oksigen ke otak. Ini kelebihan dia. Yang kedua, kadar denyutan jantung dan tekanan darah lebih rendah dan baik. Yang ketiga, paru-paru dapat berkembang dengan baik dan mengelakkan tuberkulosis. Yang keempat, meningkatkan penumpuan dan daya ingatan sehingga otak menjadi lebih cerdas. Ni untuk pelajar ni sesuai sangatlah. Untuk pelajar ni sesuai sangatlah. Yang ni kan, sujud betul-betul, sujud lama-lama kan. Yang seterusnya, proses peredaran darah menjadi lancar dan sempurna. Okey, ini kelebihan ketika sujud. Okey, seterusnya posisi membengkokkan jari kaki ketika sujud, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Okey, bila kita duduk, kita membengkokkan jari kaki ketika sujud. Kelima-lima jari kaki kita, kita tekan dia masuk ke dalam. Itu maksud dia. Ini dapat membantu meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan. Ini bagus untuk siapa yang nak kurus. Sebab dengan cara bengkokkan jari kaki ni, dia boleh meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan. Dan juga boleh melancarkan pengaliran darah ke jantung. Seterusnya boleh merendahkan risiko penyakit jantung. Buat elok-elok, insya-Allah menjadi penawar kepada menjadi penawar. Okey, seterusnya kita tengok info tambahan. Okey, untuk info tambahan, dia cakap apa ni? Saat paling hampir bagi seseorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Banyakkanlah berdoa ketika sujud. Okey, betul lah. Saat paling hampir kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Banyakkanlah berdoa. Ada pendapat mengatakan kalau kita berdoa ketika sujud, insya-Allah doa kita dimakbulkan. Okey, seterusnya Ustazah nak share 7 anggota sujud. Ini sujud yang betul. Okay, ingat tak tadi Ustazah bagi tahu yang bengkokkan kaki kan? Ni macam ni. Macam ni dibengkokkan kaki. Ni. Bengkokkan kaki. Dalam hikmah tadi kata bengkokkan kaki ni dia boleh bakar lemak. Okey, boleh bakar lemak. Okey, bengkokkan kaki. Macam ni lah. Okey, ni 7 anggota sujud. Okey, 2 hujung jari kedua-dua kaki macam ni kedudukan dia. Okey, lutut, 2 lutut, 7 anggota sujud 2 kat sini, 2 kat sini, 2 tapak tangan dan 1 dahi. Maka jadilah 7 anggota wuduk. 7 anggota sujud. Okey, ini info tambahan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardut ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya, di saat aku memerlukannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin.